أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita meneruskan pengajian kita daripada kitab Asbabun Nuzul, iaitu ataupun ilmu Ulumul Quran, yang kita telah pun sampai kepada pengertian Makki dan juga Madani. Baik, bila kita bicarakan tentang pengertian Makkiyah ataupun Madaniyah, kita kena melihat dahulu ayat-ayat yang diturunkan di Makkah dan juga ayat yang diturunkan di Madinah. Ayat yang diturunkan di Makkah iaitu ayat yang turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ayat Madani iaitu ayat yang turun selepas daripada hijrah. Itu asas dia. Walaupun kita melihat ayat tadi turun di Mekah, tetapi tak dipanggil ayat Makkiyah, tapi digelar ayat Madaniyah kalau ayat tersebut turun selepas daripada hijrah. Contohnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ayat yang diturunkan selepas daripada hijrah ketika Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya, iaitu di Arafah. Yang mana kita sedia maklum, Arafah iaitu Mekah. Dia di Mekah, tetapi disebabkan diturunkan selepas daripada hijrah, maka digelar dengan nama ayat Madani, iaitu ayat-ayat yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah digelar dengan nama ayat Madani. Baik, kalau kita melihat daripada sudut masa dalam muka surat 166, pembahagian di sudut masa, ulama golongan ini mengatakan surah dan ayat yang diturunkan sebelum hijrah dinamakan ayat Makki, manakala surah serta ayat yang diturunkan selepas hijrah maka digelar dengan nama ayat Madani. Mengikut pendapat di atas, penumpuan kepada masa meliputi ayat yang diturunkan di Makkah dan Madinah asalkan berlaku sebelum hijrah, maka dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Manakala ayat yang diturunkan selepas hijrah tanpa mengira tempat baik di Makkah atau Madinah, maka dikira sebagai ayat Madaniyah. Kita jelas dah. Dia kata pengertian di sudut masa. Saya ulang balik.
Kalau ayat yang diturunkan sebelum daripada hijrah, sebelum daripada hijrah, maka digelar dengan nama ayat-ayat Makkiyah. Kalau selepas daripada hijrah, maka digelar ayat Madaniyah. Tapi di bawah disebut, manakala ayat yang diturunkan selepas hijrah tanpa mengira tempat. Selepas hijrah, tak kira tempat mana pun, baik Mekah atau Madinah, maka dikira sebagai ayat Madani. Kalau ayat yang diturunkan di Mekah, dia tidak mengikut kepada masa. Ayat Mekah ni maknanya walaupun keadaan tu berlaku, masanya di Mekah, maka gelar juga dengan nama ayat Makkiyah. Baik. Pendapat golongan ini merupakan pendapat yang masyhur dan juga pendapat yang diiktiraf oleh jumhur ulama. Kerana ia dikira menyeluruh dan tempat dengan merangkumi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Antara lain juga, pembahagian ini dibuat secara umum dengan tidak ada sebarang percanggahan. Untuk itu, pendapat golongan pertama ini membuat pembahagian Makki dan Madani berasaskan kepada masa atau tempat penurunan sesuatu ayat. Pendapat tersebut telah disokong oleh Imam Bukhari dalam kitabnya dalam Tarikh At-Tashri' dengan menyatakan penurunan Al-Quran dibahagikan dengan dua masa. Masa sebelum hijrah dan masa selepas hijrah. Sebelum hijrah, selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, bermula 17 Ramadan, kali pertama ayat Al-Quran diturunkan. Pada usia Nabi 41 tahun, usia Nabi hinggalah awal Rabiul Awal 54 tahun usia Nabi, semua ayat diturunkan di jarak masa terdahulu adalah Makki yang meliputi 19 juzuk daripada ayat Al-Quran. Ya. Kita ambil tuan, maknanya dia meliputi 19 juzuk. 12 tahun, 5 bulan, 13 hari meliputi 19 juzuk daripada ayat Al-Quran. Manakala masa selepas hijrah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari atau di Madinah, bermula Rabiul Awal 54. Betul Bermula Rabiul Awal 54. Mana 54 tahun usia Nabi. Tak nampak tak? Bermula daripada awal bulan Rabiul Awal. Mana Nabi berhijrah bulan bila, man? Nabi berhijrah bulan berapa? Tersambut awal Muharram kan? Bulan Muharram. Itu dari sini menunjukkan bahawa hijratul Rasul tu berlaku bulan Rabiul Awal. Dia bukan berlaku bulan Muharram. Bulan Muharram adalah permulaan kalender hijrah. Itu beza dia. Lepas tu dia kata bermula pada usia Nabi 54 tahun hingga 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu usia Nabi 63 tahun. Semua ayat yang diturunkan dalam jarak masa tertentu dinamakan Madani, meliputi 11 juzuk daripada Al-Quran. Baik. Kita kena faham, tuan-tuan, ada ayat yang digelar dengan nama ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah, dia menjurus kepada situasi orang-orang yang berada di Mekah itu sendiri. Di mana majoriti orang-orang Mekah mereka tidak beriman, dan waktu itu dia banyak meliputi tentang sejarah rasul-rasul terdahulu. Dia menyatakan tentang sejarah Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Kerana tuan-tuan, penduduk Mekah, majoriti mereka masih lagi mendengar cerita daripada kaum Bani Israel, mendengar cerita Nabi Allah Yaqub. Sebab itu Abu Jahal sendiri pun disebut demi Tuhan Ibrahim. Zaman tu jahiliah tu disebut demi Tuhan Ibrahim. Maknanya kepercayaan mereka kepada penceritaan daripada Taurat, Zabur dan Injil masih menebal. Dan sebab itulah ayat Makkiyah banyak menjuruskan kepada penceritaan. Tujuan dia
adalah untuk menarik golongan-golongan ini, nak menggambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membawa agama baru. Dia hanya penerus kesinambungan syariat Rasul terdahulu. Sebab itu digelar dengan nama ayat-ayat Makkiyah. Sementara ayat-ayat Madani, ayat ia banyak menjurus kepada hukum, perintah melakukan sesuatu hukum yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan munakahat, berkaitan dengan jinayat. Dan kita kena faham, bila ayat yang berbentuk dengan madaniyah, dia akan berlaku ikhtilaful ulama. Dia akan berlaku ikhtilaf, mana akan berlaku perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Baik, saya nak jelaskan tuan-tuan, supaya kena faham macam mana pengeluaran atau mewujudkan sesuatu hukum itu. Zaman orang yang berada pada zaman Nabi, maka dipanggil dengan nama sahabat. Orang berada pada zaman sahabat dipanggil tabi'in. Orang berada zaman tabi'in dipanggil watabi'it tabi'in. Atau ringkasnya, orang berada zaman Nabi dipanggil sahabah. Orang yang tak berjumpa Nabi, jumpa sahabat, dipanggil salaf. Orang yang tak jumpa sahabat, jumpa salaf, maka dipanggil khalaf. Saya pecahkan lagi. Golongan salaf, mereka menggelarkan dengan diri mereka salafi. Selalu kita dengar salafi. Saya ni orang salaf, Ustaz. Saya mengikut salaf. Salafi. Tak, salafi bunyi dia lunak sikit lah. Kalau bahasa sekarang, wahabi. Sebut wahabi tu ganas sikit bunyi kan. Sebut salaf, salafi, oh okey lah. Wahabi, oh ya wahabi. Orang faham gitu. Padahal pengertian tu, salaf tu, orang yang mengambil manhaj salaf, berbeza dengan manhaj khalaf. Manhaj ni apa dia? Jalan hukum. Salaf, jalan hukum. Khalaf, orang yang mengambil jalan hukum salaf, sebab orang tu berada pada zaman sahabat. Sebab itu Nabi menyebut wasunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Berpeganglah pada sunnah al-khulafa' ar-rasyidin. Apa yang disepakati oleh al-khulafa', bila sebut khulafa' ar-rasyidin ni, Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali. Itu saja al-khulafa' ar-rasyidin. Mana perkara yang disepakati zaman al-khulafa' ar-rasyidin, itu yang dipegang. Ini yang dipegang oleh golongan salaf. Boleh faham tuan-tuan? Maknanya Wahabi, dia hanya mengambil daripada perkara yang dihukumkan hanya zaman Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali sahaja. Manhaj hukum dia. Sebab kita nampak Wahabi tu agak ketat sikit kan? Ketat sikit sebab dia tak pegang kepada khalaf. Baik, orang yang berada pada zaman salaf dipanggil khalaf. Maknanya sekitar 500 tahun lebih. 500 tahun lebih ni zaman kerajaan Abbasiyah. Zaman Abbasiyah di mana tuan-tuan pusat pentadbiran ni? Kerajaan Abbasiyah pusat pentadbiran di mana? Di Iraq. Kerajaan Umayyah Syria ataupun Syam. Ya. Maknanya selepas daripada jatuhnya, selepasnya Ali dibunuh, naik pemerintahan baru, naik kerajaan Umayyah. Maka tu kerajaan Umayyah dia tu Muawiyah lah. Muawiyah. Dan keturunan menjadi kepimpinan. Sebab itu digelar kerajaan Umayyah. Pusat pentadbirannya berpindah ke negara Syam ataupun Syria. Tuan-tuan kalau tengok sejarah ni, tuan-tuan tengok sejarah tempat kerajaan Islam ni dah hancur dah tuan-tuan. Habis dah. Syria habis dah. Orang dah gali dah kubur-kubur sahabat-sahabat Nabi.
keadaan peperangan yang berlaku sekarang ni, penghancuran kesan sejarah. Sebab tu Amerika tak kisah sangat mereka bergaduh perang saudara. Kemudian kerajaan Abbasiyah di Iraq. Sebab itu bila Amerika serang Iraq, tuan-tuan, orang Islam tak sensitif tu bahaya Syekh. Sebab Iraq ni zaman tu Bukhari tu. Bukhari dah ada, Imam Muslim dah ada, Ibnu Majah dah ada, Nasa'i dah ada. Mana ulama-ulama hadis dah ada pada waktu itu. Dan zaman tu ulama-ulama yang hebat seperti Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi dah ada zaman tu. Tu begini dipanggil Khalaf. Zaman Khalaf ni mana sekitar 500 tahun lebih setelah Nabi wafat. Waktu itu terlalu banyaknya mewujudkan hukum-hukum yang diijtihadkan oleh ulama-ulama muktabar. Sebab itu golongan salaf tidak menerima manhaj khalaf. Boleh faham? Tak faham? Saya sebut jelas-jelas ke tuan-tuan? Sebab itu golongan Wahabi tidak menerima ijtihad Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Dia hanya mengambil manhaj salaf, hukum yang keluar pada zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin saja. Itu beza tuan-tuan. Bukan soal betul salah, dua-dua betul. Jangan kata salaf salah, tak, dua-dua betul. Manhaj dia. Dan pada zaman kerajaan Abbasiyah, waktu tu mewujudkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang kita belajar, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis tu. Kemudian terciptanya ilmu tauhid oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Tuan-tuan bayang 500 tahun pertelingkahan, perpecahan yang melanda umat Islam. Perpecahan dalam bab i'tiqad. Fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kalau umur kamu panjang, kamu akan dapat lihat, kamu akan dapat tengok perpecahan, perselisihan yang besar dalam umat Islam. Zaman tu dah ada i'tiqad qadariyah, jabariyah, murjiyah, syiah dan sebagainya. Besar perpecahan yang melanda tu. Bila seorang ulama yang mewujudkan ilmu tauhid, sebab itu bila ilmu tauhid dia mesti akan letakkan dalil. Sebab bila bicara pasal agama ni mesti dengan dalil. Tuan-tuan kalau ingat zaman mak kita dulu, bapak kita dulu, dia belajar ilmu tauhid. Allah itu ada, lawannya tiada. Firmannya Allah, qul huwallahu ahad. Dia mesti sertakan dengan dalil. Why? Kerana tuan-tuan, hendakkan umat Islam tidak berpecah dalam perkara usul. 500 tahun lebih. Zaman tu dah ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, ulama-ulama hadis dah ada. 500 tahun lebih, tuan-tuan. Daripada waktu itulah manhaj agak berbeza daripada manhaj salaf dan manhaj khalaf. Sebab dah jauh sangat dengan Nabi, dah jauh sangat dengan sahabat. Maka waktu itu, maka adanya ilmu yang begini, dia panggil ilmu ulumul Quran, ilmu mustalah hadis. Tak nak berlakunya penyelewengan agama tu, maka wujudnya ulama-ulama hadis. Ulama hadis ni syadid, bila syadid dia ketat. Tuan-tuan, saya beritahu tuan, orang-orang ulama hadis ni, dia nak mengeluarkan hukum boleh, cukup susah. Dia sangat syadid. Katakanlah perawi hadis tu ambil daripada orang ni, ambil orang ni, ada masalah yang mengambil tu. Hadis tak ada masalah, orang yang mengambil tu masalah. Dia orang yang pelupa, terus jadi dhaif. Dia pernah meninggalkan solat, terus jadi dhaif. Dia pernah menipu, terus jadi dhaif. Orang yang mengambil, bukan soal hadis, soal orang yang mengambil tu. Nak ceritanya,
ulama-ulama hadis ni sangat syadid untuk menentukan sesuatu hukum. Sebab itu pada zaman tu, zaman khalaf, maka sebab itu kita sebut ilmu tauhid al-Asy'ari, Abu Mansur al-Mauturidi. Kalau orang tanya kita, tuan, you ambil tauhid apa dia? Tauhid al-Asy'ariyah. You punya mazhab Syafi'i. You punya qiraat Hafs. Ada begitu. Tuan-tuan, kalau orang tanya kita, awak ni mazhab mana? Syafi'i. Tauhid al-Asy'ari. Quran, ini kalau ambil PSA gagal, tuan-tuan. Hafs daripada Asim. Dia ada jawapan tu. Zaman tu. Sebab tidak mahu kekeliruan. Sebab itu adanya ilmu-ilmu yang seumpama ni. Supaya tidak berlaku penyelewengan dalam menentukan hukum. Itu dipanggil khalaf. Yang kita berpegang sekarang ni, puan, ialah kita berpegang daripada manhaj khalaf. Jadi yang satu lagi ni, dia berpegang pada manhaj salaf. Apa beza dia? Tak ada beza apa pun. Cuma beza dia tidak mengambil ijtihad khalaf. Dia hanya mengambil ijtihad al-khulafa ar-rasyidin. Saya ambil contoh, tuan-tuan. Kalau orang mengistilahkan bid'ah. Bid'ah ni kita duk faham Nabi tak buat, kita buat. Betul tak? Kalau sebut bid'ah ni, Nabi tak buat ni, bid'ah. Kalau sebut, salah faham tu. Salah faham dari pengertian bahasa. Kalau tuan-tuan faham begitu, saya nak tanya tuan-tuan, zaman Nabi dulu ada ke Quran berbaris? Al-Quran ada bagi atas, ada sabdu, bagi bawah, bagi depan, ada ke? Tak ada. Maknanya kita ni bid'ah lah, tuan-tuan. Kalau kita faham macam tu. Kita faham macam tu. Satu lagi, tuan-tuan. Kalau kita faham yang begitu, berkenaan dengan kalender Islam, zaman Nabi tak ada kalender hijrah. Tak ada. Zaman siapa dia? Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mengapa saya timbulkan isu begini? Sebab salah faham orang berkaitan dengan manhaj itu. Sebab itu zaman khalaf, dia akan berlaku ikhtilaf. Bila ada hukum, tuan-tuan, nak dikeluarkan hukum, akan berlaku ikhtilaf di kalangan para ulama khalaf ni. Akan berlaku ikhtilaf. Saya ambil contoh, tuan-tuan. Ulama-ulama khalaf, bila nak mengeluarkan hukum, kadang-kadang dia akan menggunakan qiyas. Qiyas. Sebab dalilnya ada dua. Satu dalil berbentuk dengan qat'i, satu dalil berbentuk dengan zanni. Zan, umum. Ada dalil yang berbentuk dengan khusus. Ada dalil berbentuk dengan umum. Dalil berbentuk dengan umum dipanggil mutlak. Hukum yang mutlak. Dalil yang bersifat umum, maka kita kena melaksanakan hukumnya juga bersifat umum. Dalam bahasa Arabnya bersifat mutlak. Sebab dia qiyas. Dalil tu umum sangat, dia qiyas saja. Jadi bila dia umum, kita kena menjadikan dia dalam hukum, melaksanakan dia dalam bentuk umum juga. Contoh, tuan-tuan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencacakkan pelepah tamar atas kubur. Nabi cacakkan pelepah tamar atas kubur. Nabi bersabda, selagi pelepah tamar ni tidak kering, selagi itulah dia akan mengistighfarkan orang dalam kubur tu. Lalu ulama mengkiaskan selagi dia tidak kering. Bila tidak kering, maka ulama pun, kita pun potonglah daun pandan kasar. Itu kias. Bila sebut kias, ada setuju, ada yang tak setuju. Saya sebut tadi, tuan-tuan, bila dia berbentuk umum atau mutlak, kita kena melaksanakan dengan sifat mutlak. Kita mengamalkan dengan sifat mutlak. Jadi benda tu umum. Bila umum, tuan-tuan hanya buat yang mutlak sajalah. Mutlak maknanya daun pandan ni lah, tuan-tuan. Ataupun cacak pohon yang tak berbuah atas kubur, kan? Sudah. Dia kata selagi dia tidak kering dan menghijau.
Sifat tu, sifat hijau dan juga kering. Jadi pertahankan mutlak dia, jangan berlebih-lebih. Faham tak tuan? Berlebih-lebih ni, berlebih-lebih ni dibubuhnya bunga kertas, dibubuhnya bunga apa? Orang meninggal lagi bunga apa kan? Bunga wangi apa dia? Bunga melo kan? Tu dia dah keluar daripada sifat mutlak. Tuan-tuan, saya ulang balik. Bila dalil berbentuk dengan zon ni, zon maknanya umum, maka hukumnya ialah mutlak, maka kita melaksanakan, merealisasikan dengan sifat mutlak tu. So, kalau kita nak buat dengan daun pandan hijau dah. Jangan campur-campur daun merah, kuning, hijau, biru, kunang ke. Mutlak. Bila dia bersifat mutlak, jangan ditambah-tambah lagi bubuh pula dalam air. Dalam air tadi bubuh pula bunga. Itu dah keluar daripada sifat mutlak. Nampak eh? Saya nak sebutnya, bila dia bersifat mutlak, dipanggil mursalah. Apa nama mursalah? Mursalah ni iaitu dalil yang suruh pun tidak, larang pun tidak, dipanggil mursalah. Bila dia mursalah, kita kena pertahankan sifat mutlak tu. Jangan berlebih-lebih. Pendapat yang mengatakan tidak boleh letak selain daripada, kita tengok dia Raja Mekah baru ni mati, Raja Abdullah mati, tak ada apa pada kubur dia. Dia ambil manhaj mana tuan-tuan? Manhaj mana? Takut jawab, tak ada penyingkiran Syekh, jawab. Salaf. Dan manhaj salaf. Manhaj salaf ni iaitu zaman Al-Khulafa Ar-Rashidin. Kata Abu Bakar, kata Umar, kata Osman, Nabi mencacakkan pelepah tamar, lepas itu hanya satu kubur tu je. Sebab Nabi boleh memberi syafaat. Nabi boleh memberi syafaat. Dan selepas Nabi wafat, tidak diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, tak diteruskan oleh Umar, tak diteruskan oleh Osman, tak diteruskan oleh Ali. Yang saya sebut tadi, wasunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Berpeganglah pada sunnah al-khulafa' ar-rasyidin yang 4 ni. Bermakna Abu Bakar tak buat, Umar tak buat, Osman tak buat, Ali tak buat, maka tidak diteruskan perbuatan Nabi. Maka jumhur ulama mengatakan itu adalah perbuatan khusus untuk Nabi, kerana dia boleh memberi syafaat. Jadi yang dipakai oleh Saudi itu dipanggil manhaj salaf. Betul tak tuan-tuan? Betul. Jangan salahkan dia pula. Betul. Ustaz Zul ni Wahabi ke? Tak, saya nak sebut duduk hukum ni. Kena faham istilah khalaf dengan salaf. Sementara golongan khalaf pula, dia menerima qiyas. Dia menerima qiyas, tetapi qiyas tu tadi dengan dalil yang berbentuk umum. Dalil yang berbentuk umum, so kita kena pertahankan dengan sifat umum tu. Dalil tu bersifat mutlak, hukum dia adalah mutlak, dalil suruh pun tidak, dalil larang pun tidak, maka kita kena melaksanakan, kita kena merealisasikan, kita kena mengimplementasikan dalam bentuk mutlak juga. Sebab itu tidak boleh berlebih. Mana tuan-tuan kan nak bubuh daun pandan tu boleh. Nak cocok benda hijau pun boleh. Ada syarat dia. Syaratnya benda tak berbuah di atas, tak berbuah di bawah. Sebab itu buku ubi tak boleh tanam atas kubur. Yang berbuah di bawah. Dan dia menghijau. Bila sebut menghijau, ulama mengkiaskan hijau, tidak kering. Orang puntung daun pandan kasar. Ya. Jadi bila pun selagi tidak kering, setakat tu sudahlah tuan-tuan. Jangan tambah lagi sebab benda dia mutlak. Bila tuan-tuan tambah, bubuh pula bunga kertas, bubuh bunga mawar, bubuh pula dalam jug air, tu dah tambah nama dia tuan-tuan. Kita keluar daripada sifat mutlak. Samalah juga tuan-tuan dalam bab kenduri. Dalam bab orang meninggal dunia, tuan-tuan, dia kenduri tahlil
Tuan-tuan, dalil tahlil ni dia umum. Dia mutlak. Dia tak sebut tahlil. Dalil sebut umum saja, dia tak cerita pasal tahlil. Dia sebut Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa orang yang lebih dahulu daripada aku. Maknanya dalil itu menyebut mendoakan orang mati. Umum. Sama juga dalil yang Nabi membaca doa di tepi perkuburan Baqi' sebelum dia meninggal, dan dia membaca doa di tepi perkuburan Uhud, orang-orang syahid Sayyidina Hamzah. Allahumma fir lahum warhamhum. Nabi buat. Dalil tadi bersifat umum. Jadi bila dalil itu bersifat umum, kita kena pertahankan umum dia tu, mutlak dia. Jangan dilebih-lebihkan sampai jadi khusus. Kita khususkan 7 hari, 40 hari, 100. Yang tu salah. Soal kita buat kita baca doa, tak ada masalah, tuan-tuan. Tetapi yang salah ni kita khususkan dalil yang menyatakan tentang hari ni ialah dalil orang berada dalam kubur berapa hari. Hadis Nabi menyebut, Nabi kata pada hari yang orang Islam, orang mukmin paling lama di alam barzah selama 7 hari. Nak pergi ke alam kubur, nak pergi alam barzah. Hadis Nabi tu. Dan juga orang munafik, iaitu 40 hari tempoh masa dia. Dan berbetulan hadis ni adalah dhaif. Bila berbentuk dhaif, dia tidak berjadi sebagai fakta hukum. Dia sebagai fadail a'mal. Hadis tadi cerita pasal tempoh siksaan. Dia tak cerita pasal tahlil. Dia tak cerita pasal doa. Lalu ulama mengkiaskan, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dicepatkan roh ni pergi ke alam barzakh. Ulama kias. Saya ulang balik, bila kias mesti berlaku khilafiyah. Sebab dalil itu bersifat umum. Atau kata mutlak. Bila ulama mengkiaskan, dia akan berlaku ikhtilaf. Ulama akan berlaku perselisihan pendapat. Ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Dan pendapat salaf mengatakan no, tak ada terus. Tak ada, tuan-tuan. Kita nak baca doa, kita nak buat majlis khusus untuk dia, tak ada terus, memang tak ada. Lepas meninggal balik macam tu je. Tak ada. Tetapi kita mengambil manhaj khallaf. Khallaf siapa dia, tuan? Khallaf siapa dia? Zaman Abbasiyah. Waktu tu Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Mereka bercakap dengan nas. Mereka bercakap dengan dalil. Tapi dalil tu bersifat dia macam mana? Mutlak ke ataupun khusus? Yang masalah kita lebih-lebih. Imam Syafi'i tak menyokong, tuan-tuan, bab kenduri. Tuan-tuan salah fakta tu. Imam Syafi'i tak sokong buat kenduri 40 hari, 7 hari, 100 hari. Tak ada. Yang ada Imam Nawawi sebut, kan? Hujah dia apa dia? Hujahnya adalah, dia kata kita boleh membaca doa, kita boleh minta dia bertawassul dengan kebaikan kita berdasarkan hadis Nabi. Tengok lagi, hadis Nabi yang lain pula sebut. Hadis Nabi yang lain menyebut kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri satu perkebumian jenazah. Maka waktu itu Imam Sayuti menyebut Nabi telah berada di Madinah Al-Munawwarah. Nabi telah menerima jemputan daripada seorang wanita untuk menjamu makan di rumah orang meninggal. Dan setelah wanita ni tadi melihat Nabi boleh pergi, dia pun pergilah di Baqi'. Di Baqi', tahu Baqi'?
Dekat Madinah tempat jual kat Baket pun jual kedai-kedai makan. Situ dulu tempat perniagaan. Di Baket, maka dia telah membeli kambing dan menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Imam As-Sayuti, dia kata dua perkara ialah menggambarkan kehebatan Islam. Yang pertama, yang boleh mengeratkan silaturahim. Yang pertamanya memberi makan, dan yang keduanya memberikan salam. Sampaikan ucapan salam kamu, kata Nabi, di mana kau berjumpa dengan sesama mukmin kamu, dan jamulah makan. Dalil tadi berbentuk umum. Dia tak sebut pasal malam mati buat kenduri dah. Dalil tadi menyebut menjamu makan ialah cara untuk merapatkan silaturahim dan juga meluaskan salam. Dalil tadi berbentuk umum, bukan qat'i, umum. Jadi dalil yang umum tadi mengangkat tentang dalil firman Allah surah Al-Hasyr, mendoakan orang yang dah meninggal dunia. Nampak tak? Dia support. Dalil tu dia support daripada dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil yang Nabi menyuruh beri makan tadi, dia support lagi situ. Jadi daripada himpunan dalil-dalil itu tadi yang bersifat umum, so tidak menjadi kesalahan. Sebab itu Imam As-Sayuti, Imam Nawawi menyokong dalam bab mengadakan bacaan doa dan menjamu makan. Nampak tuan-tuan? Ada dalilnya. Tapi dalil tadi bersifat umum. Dalil tadi bersifat dengan sifat mutlak. Bila bersifat dengan mutlak, kena perhatikan mutlak dia tu. Ini penting belajar ilmu ulum Al-Quran. Bersifat mutlak, pertahankan mutlak dia. Dan jangan keluar daripada border mutlak. Bila kita tambah-tambah 7 hari, 40 hari, 100 hari, makan serabai pula. Kita buat satu ketetapan. Arti kita dah keluar daripada border yang dipanggil dengan nama mutlak. Satu lagi tuan. Tuan-tuan perasan tak orang berdoa tutup tangan? Kan tolak bala kan? Di mana dalil menyatakan Nabi tutup tangan? Jangan keluar pada mutlak dia. Bila Nabi doa tutup tangan? Ketika istisqa, Nabi minta hujan. Kalau kita pergi Madinah, kita akan jumpa masjid yang kubah putih tu. Di masjid Ghamamah, Masjid Awan. Sejarah Nabi berdoa di situ dan diteruskan oleh Umar Al-Khattab setelah Nabi wafat. Dan waktu itu Nabi berdoa, dia menutup tangan. Allahumma syafa'anna ya Rabbi minal bala. Nabi buat ketika istisqa. Waktu lain Nabi tak buat. Kita pula dia keluar daripada border mutlak. Itu yang kadang-kadang golongan Salafi marah dengan kita. Faham tuan-tuan? Cakap kasar sikit. Itu sebab Wahabi marah dengan kita. Begitu. Salah. Sebab kita keluar daripada cross border tadi. Dia cross border. Border dia mutlak. Jangan tambah lagi. Setakat tu saja. Tuan-tuan. Saya bukan nak menyokong Wahabi. Saya silap faham pula. Saya nak sebut manhaj dia tu. Manhaj dia ialah gini. Manhaj salaf je begini. Manhaj khalafnya begini. So, dua-dua betul. Yang sini pun betul. Dia ittiba'. Yang sebelah sini pun betul. Bezanya apa dia? Bezanya adalah situasi zaman. Sebab zaman khalaf, sebab dia dah jauh dengan Nabi SAW 500 tahun lebih. 536 tuan-tuan. Baru adanya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Baru adanya Imam Muslim, Imam Bukhari. Adanya imam-imam yang hebat-hebat tu tuan-tuan. Waktu tu. Sebab itu penyelewengan orang tadi yang melampau-lampau. Tuan-tuan, Nabi kata ziarah kubur ziarah je. Tak perlu sampai usap-usap. Sebab kita ni ada negara, dia budaya tau, budaya. Kita ni
Hindu lama menjelajah tanah Melayu. Kita budaya Hindu tu kuat lagi. Dululah, sekarang ada lagi sikit. Pulut kuning ada lagi kan. Ada lagi sikit, Nempong Tawar ada lagi lah. Sebab orang Hindu memang dia kalau ziarah kubur, dia akan usap semua kan. Kalau tuan pergi di Madinah, di Mekah pun, orang India dia kalau pergi dekat tiang Jibril, tiang Aisyah, dia usap kan, usap jilat-jilat tiang. Sampai tahap tu agak-agak melampau. Agak melampau. Salah faham. Nanti bila salah faham dalam beragama tu, bila mereka tidak memahami manhaj khalaf, sebab dia cross border, dia keluar daripada sifat mutlak, hukum sifat mutlak tadi. Baik. Dan begitu juga lah tuan-tuan, dalam beberapa perkara yang kita melihat dalam Islam menyebut, dalam Quran letakkan baris, dia Quran letakkan baris tidak dipanggil bid'ah, kerana dia dianggap sebagai mursalah. Dalil suruh pun tidak, dalil larang pun tidak. Bila dia mursalah, maknanya dia boleh selagi ada manfaat kebaikan. Mengapa boleh? Sebab dia bukan ibadat khusus, dia ibadah umum. Ibadah khusus ni puasa, sembahyang, zakat, haji, tutup aurat. Itu khusus, tuan-tuan. Bila berbentuk khusus, dia mesti berpegang pada fakta, bukti. Tapi dalil berbentuk dengan umum, hukum yang berbentuk dengan umum, bubuh baris, sambut ma'al hijrah, yang itu berbentuk umum. Maulid Nabi berbentuk umum. Jadi bentuk umum ni dia dipanggil mursalah. Dalil suruh pun tidak, dalil larang pun tidak. Yang penting ada maslahah, ada kebaikan di hujungnya, maka hukumnya adalah harus. Saya ambil contoh, tuan-tuan. Contoh berkaitan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab, tuan-tuan, dia menetapkan wanita yang kematian suami dia kena beredah selama 1 tahun 4 bulan 10 hari. Allah menyebut dalam firman-Nya arba'ati ashhur, 4 bulan 10 hari. Wanita yang kematian suaminya dia kena beredah 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau suami yang hilang tak balik-balik, tak tahu ke mana, hidup ke tidak, naik MH370, balik ke tak balik tu, jadi nak letak macam mana? Maka zaman Nabi menyebut 4 tahun. Nabi sebut tu, Nabi kata wanita tadi kena beredah selama 4 tahun, 4 bulan 10 hari. Ya. Orang perempuan kata lama ni ustaz, 4 bulan 10 hari, 4 tahun tu. Sebab waktu tu, kita nak tengok situasi zaman. Zaman Nabi dulu, tuan-tuan, Islam hanya memerintah Mekah, Madinah, Syam, Habsyah, Rom dan Parsi. Dan setiap negara jajahan umat Islam tadi ada governor. Dan setiap kali bulan Jamadil Akhir kena hantar laporan tahunan. Setiap governor kena hantar laporan keuangan, laporan permasalahan, orang bercerai, orang kahwin, orang kena hudud, orang kena berkenal, hantar laporan. Zaman tu. Dan zaman tu dalam keadaan pemerintahan kecil, nak cari orang tu makan masa lama. Minta maklum balas. Sebab itu dia menyebut dengan 4 tahun. Zaman Umar Al-Khattab, Islam dah sampai ke China. Tuan kena ingat. Zaman Umar Islam dah sampai ke China. Dah 1/3 dunia di bawah genggaman Islam. Dan setiap daripada mereka ada governor dia. Lantikan governor. Dan setiap kali Jamadil Akhir akan menghantarlah laporan. Dan Umar melihat pada waktu itu, maka boleh cari lagi kalau suami yang hilang. Boleh cari lagi dengan minta bantuan daripada negara-negara, cari orang ni, tuan-tuan. Sebab itu zaman Umar ijtihadnya 1 tahun 4 bulan 10 hari. Nampak tak manhaj salaf yang berpegang pada wasunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Beza, tuan-tuan. Dan tak mustahil zaman sekarang, mungkin fatwa ulama mungkin akan bersidang
Mungkinkah kalau hukum kurang daripada 1 tahun 4 bulan 10 hari? Mungkin. Saya tak kata mesti, mungkin. Sebab teknologi, masing-masing telefon semua Android belaka. Betul tak? Ada pakai telefon torchlight lagi? Telefon Nokia buat lampu suluh tu ada. Masih semua ada Android. Hari ni boleh cari dekat mana kita, suami kita ada. Boleh cari. Isteri saya tahu saya ada kat mana tu. Abang jam mana tahu? Tahu, nampak dalam map ni. Abang berhenti lama situ tu, jam. Dia tahu kita ada kat mana. Tuan-tuan boleh masuk dekat maps, boleh cari suami kita ada kat mana. You know what I mean? Saya sekarang malam tadi saya ceramah dekat Batu Pahat kan. Jalan jam teruk malam tu. Sampai 5 jam, 6 jam sampai Batu Pahat. Saya kata, abang jam jam. Tahu, nampak dalam maps ni. Abang duduk tak gerak-gerak kereta tu. Mana boleh cari. Orang perempuan jangan risau. Boleh cari kat mana suami ada. Kat dangdut pun kita tahu kat mana dia ada saya. Dia boleh tahu kita ada kat mana. Situasi sekarang, dan tak mustahil jumhur ulama' lepas ni mungkin saya sebut mungkin dalam teknologi yang ada, mungkin dikurang daripada 1 tahun. Pertahankan. Quran kata 4 bulan 10 hari. 4 bulan kekal. Omar kekalkan 4 bulan 10 hari, tapi ditambah tahun. Situasi. Tetapi buat masa ni Malaysia masih lagi mengambil ijtihad Sayyidina Umar. Selepas MH370 diisytiharkan hilang, maka waktu tu kerajaan pun isytihar dah berhenti, dah confirm mati, maka istilah boleh beredar. Berapa lama? 1 tahun 4 bulan 10. Nampak tu dia dah. Baru boleh. Saya pernah ambil satu kes masa kerja makan gaji tu. Kes seorang pilot hilang dalam penerbangan. Dia buat jet pejuang. Tuan-tuan dia buat jet pejuang hilang. Isteri dia nak minta pengesahan. Waktu tu tak boleh nak mengeluarkan hukum. Sebab apa? Ada kaitan dengan insurans. Dia masuk insurans pun banyak, tuan-tuan. Dekat juta juga lah. Jadi isteri dia kata, Ustaz ni macam mana saya ni dah setahun tak saya settle lagi ni, suami tak balik-balik lagi. Insurans kata, macam mana insurans kata? Insurans kata kena tunggu lagi 2 tahun. Lamanya tu kan. Dia nak mengesahkan betul hilang, dia tak hilang. Kebetulan nak jadi ceritanya, budak perempuan ni selalu berulang-alik. Selepas tahun ulang-alik ke Singapura. Ulang-alik. Rupa-rupa jumpa suami dekat Singapura. Badak tu kes tu, tapi kes ni tak betul khabar tu. Ni ada rakam ke tu? Kes ni. Saya ambil kes ni, saya ingat kes saya ambil. Pasal menjual menjual maklumat kan, jet pejuang. Sebab kalau terbang boleh terbang paras laut kan, dia tak ada detect. Hilang Singapura. Lepas tu kena tangkap. Kena tangkapnya, yang tangkapnya insurans yang tangkap. Pengesahan suami dia tak, sebab dia nak claim insurans. Nampak tak Islam letakkan tunggu sampai setahun lebih untuk pengesahan dia mati, bahawa dia boleh beredah. Tak, saya nak sebutnya adalah ijma'. Ijma' zaman berbeza. Zaman tu berbeza. Khalaf, salaf. Tetapi tuan-tuan, kalau berkaitan dengan muamalah dia berbeza pula. Muamalah kehidupan harian kita, dia berbeza di sudut mengeluarkan hukum agak berbeza. Contohnya, dalam Al-Quran dia tidak menyebut zakat pendapatan, tak ada. Hadis Nabi tak sebut zakat pendapatan, itu ijma'. Nabi hanya menyebut zakat emas, zakat perak, zakat ternakan, zakat perniagaan, zakat tanaman. Yang kena bayar zakat. Pendapatan tak ada. Ulama mengkiaskan. Kiaskan bagaimana? Sebab orang dulu jaga kambing, itu pendapatan dia. Orang dahulu berniaga bertanam tanaman, itu pendapatan dia. Orang dulu buat padi, itu pendapatan dia. Tuan-tuan kerja dekat Exxon Mobil ni puan, tak ada langsung kena mengena pasal
Ni tak ada kena-mengena langsung pasal tanaman, ternakan, tak ada. Jadi itu adalah pendapatan tuan-tuan. Ulama mengkiaskan dengan pendapatan kali dengan setahun. Sebab tu kena bayar zakat. Itu kata kias. Ulama mengkiaskan dalam situasi zaman itu, tuan-tuan. Kias. Hari ni tuan-tuan, kalau ada pusat zakat ke wilayah ke, boleh daftar nama. Cek nama kita adakah termasuk senarai orang yang kena bayar zakat. Cek. Beritahu dia, tuan, gaji saya 10,000. Saya bagi mak mentua 1,000. Saya bagi bayar kereta 2,000. Bayar rumah 3,000. Anak tuition bla 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 bla. Semua sekali perbelanjaan saya iaitu 12,000. Gaji 10,000. Contoh kan? Maka pusat zakat kata, oh, anda senarai yang layak terima zakat. Cek. Betul kan? Tuan-tuan pergi cek. Kadang-kadang kita mungkin tersenarai sebab berdasarkan pendapatan kita. Ada orang salah faham, dia ingat kena bayar duit. Tak, silap dapat duit. Baru ni saya ceramah dekat mana, ramai dapat duit je tu. Ceramah kat balai polis mana, Dangwangi. Ceramah bab zakat. Cerita pula darul zakat pun datang. Dia pun cek tu, ramai dapat zakat. Sampai sekarang hantar SMS, terima kasih Ustaz, dah ada pendapatan baru dah, kata dia. Sebab dia anak gaji 1,000 lebih, anak 4 orang, duduk Kuala Lumpur, kos kan. Dia kata dia miskin. Itu dikatakan jumhur ulama. Tuan-tuan, apa yang saya sebut sini adalah yang berkaitan dengan dalil berbentuk dengan mutlak ataupun mursalah. Dalil suruh dan dalil larang pun tak ada. So, bila tidak ada dalil menyebut suruh dan larangan, maka dalil itu tadi bersifat mutlak. Bila sifat mutlak, laksanakan hukumnya dalam bentuk mutlak juga. Jangan cross border. Jangan berlebih-lebihan. Supaya tuan perempuan nak buat kenduri, buat je bila kadar kita mampu. Tetapi andai kata dia mampu buat kenduri, tapi duit tu duit harta anak yatim, dia jadi hukum lain pula. Masalah doa tak ada masalah, kan? Tapi kita menyebabkan kita buat makam besar-besar dengan ini, membabitkan harta anak yatim, masalah juga. Ataupun orang kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan, tuan-tuan, pendapatan dia itu aja. Mati pula ujung bulan. Meninggal katakanlah pada 22 bulan. Gaji 25. Tu tengah mengah tu je. Orang kerajaan, tuan-tuan, 23 memang tengah mengah. Saya tahulah ceramah Jabatan Kerajaan. Saya kata nak buat ceramah, buat makan ujung bulan. Ramai orang. Kalau waktu lunch ni kan, ramai je. Kalau buat ceramah awal bulan, setiap bulan tak ada orang. 2 baris. Buatlah makan sedap pun tak ramai. Tapi bila ada makan penuh ceramah. Sabar dengar, ngantuk pun ngantuk lah dengar. Sebab ada makan. Tuan-tuan, meninggal waktu tu. Waktu tu orang meninggal, orang bagi duit. Orang bagi duit kan? Orang bagi duit nak urus, nak mandi, nak kapan, nak semayang, dipanggil fardu kifayah. Bagi duit. Katalah setelah selesai apa semua kebumian jenazah, ada balance duit tu untuk dia menampung hidup. Sementara nak nunggu pencen dia. Nak pencen bukan itu bulan dapat. Kerana 2-3 bulan juga baru dah dapat pencen tu. Nak hidup dengan 2 bulan tu, dengan duit orang ramai, dia sibuk buat kenduri. Yang tu haram. Ada jadi haram tu. Sebab tu orang salah faham. Sebab dalil tadi berbentuk mutlak. Mendoa, yes, doa tak ada masalah. Jadi cara kita melaksanakan hukum tu tadi, bila kita mengenali tentang ayat-ayat makiyah dan juga ayat-ayat madaniyah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat makiyah juga ada kaitan juga tentang pembahagian daripada sudut tempat. Tempat ni sama ada dinyatakan ayat makiyah, ayat yang diturunkan di Madinah, ataupun ayat madani, maka golongan ini ada beberapa pendapat. Nak tahu jawapannya bulan depan insya-Allah. Kita akan bicarakan tentang kitab Ulumul Quran. Bila kita mahir kitab ni tuan, kita mahir kitab ilmu Ulumul Quran, saya dipahamkan juga tuan-tuan belajar kitab mustalah hadis kan. Ngaji kan? Alim orang sini je. Mustalah hadis ni, Ulumul Quran ni, dia nak menentukan hukum. Bila tuan-tuan dapat melihat cara penentuan hukum tadi dalam kaedah usul fiqh, dalam kaedah mustalah hadis, dalam kaedah ulumul Quran,
tuan-tuan akan dapati banyak kepincangan yang berlaku dalam masyarakat dalam salah faham menetapkan sesuatu hukum itu sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.